Kuliah kita pada malam ni seperti mana yang sebelum ini menggunakan teks Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buku yang ditulis oleh bekas Mufti Negeri Sabah, iaitu Haji Said bin Ibrahim. Pada malam ni kita membicarakan pada fasal yang keempat, iaitu fasal yang membicarakan akidah yang sahih, akidah yang betul, akidah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sahih ini ialah satu keyakinan ataupun kepercayaan yang jazam, yang pasti dan tetap dalam hati seseorang, yang takluk di bawahnya ada 6 perkara, iaitu rukun iman yang ke-6 lah. Akidah yang sahih, akidah yang betul ialah satu i'tiqad, satu kepercayaan, satu keyakinan yang jazam, yang pasti, yang tetap dalam hati seseorang. Jadi problem statement ataupun permasalahan yang timbul daripada akidah ini ialah apabila manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah timbulnya siapakah Tuhan? Dan kenapakah kita wujud? Apakah fungsi dan peranan kita dalam hidup di dunia ini? Apakah tujuan, apakah matlamat dan apakah fungsi yang perlu untuk kita fahami? Kerana kewujudan kita di atas muka bumi ini bukanlah tujuan yang sia-sia, tetapi untuk satu matlamat yang khusus, matlamat yang tersendiri yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau macam mana pun problem statement ataupun penyataan masalah yang mungkin timbul di sini ialah kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak melihat Allah Taala? Kerana dunia ini merupakan satu tempat ujian. Kalaulah kita dapat tengok Allah Taala, kalaulah kita dapat berdepan, dah bukan lagi satu medan ujian. Kerana ujian di sini ialah ujian keimanan. Ujian di sini adalah ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi menguji setara mana keyakinan kita ni betul ke tidak. Kan? Kerana manusia ini sifatnya materialistik. Sifatnya dia suka kepada benda. Sifatnya suka kepada benda yang dia nampak. Kepada benda yang dia nampak dia suka. Benda yang dia tak nampak dia tak tahu. Jadi macam manakah nak meyakinkan manusia ini dengan kewujudan Tuhan yang tak nampak itu? Di sini terletaknya problem statementnya. Yakni permasalahan yang timbul. Kerana bila manusia lahir di atas muka bumi ini, yang dia melihat mak ayahnya. Yang dia lihat ibunya yang menyusukannya. So di manakah Tuhan? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sinilah terletaknya misi manusia untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, di mana misi ini perlu dibawa oleh wahyu, perlu dibawa oleh rasul, kerana manusia itu tidak cukup dengan kepandaiannya, tak cukup dengan akal fikirannya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah terletaknya peranan rukun iman bagi mengatur manusia supaya manusia ni benar dan boleh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan berkaitan dengan tauhid ini bermula apabila Allah Taala tidak dilihat. Bila Allah Taala tidak dilihat, sejauh manakah keyakinan itu? Maka dalam agama kita ada kita namakan dengan akidah. Akidah ni ialah untuk menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala yang tidak dilihat. Yang kita sedia maklum, yang tidak dilihat ini bukan semuanya tak ada. Ini semua kita maklum. Benda yang tak dilihat, tidak semuanya tak ada. Kerana apabila kita tidak melihat, contohnya kita berada pada malam yang gelap.
mata kita tak nampak. Walaupun tak nampak, tidak bermakna benda tu tidak ada. Kerana benda yang tak nampak ini, hanya mata kita yang tak nampak. Mata kita yang mungkin ada masalah untuk melihat. Tapi bukan bermakna benda tu tidak ada. Jadi, oleh kerana itu, kan, penting dalam aspek akidah ini ialah untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Supaya akidah ni dia sifatnya ikatan. Ikatan antara siapa? Ikatan antara manusia dengan alam ghaib. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewujudan kita, kewujudan mana-mana makhluk ni, dia tidak sekadar pada benda ini. Pada benda nampak. Contohnya kan, contohnya pada telefon ini. Telefon. Kewujudan telefon ini bukan semata pada telefon ini. Kerana ada benda lain yang mempengaruhi kewujudan, yang mempengaruhi realiti kewujudan telefon ini. Contohnya, kan, kita nampak telefon ni. Bila kita lepas, dia jatuh. Lepas, dia jatuh. Persoalannya, kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Oh, dia jatuh lah Ustaz sebab berat. Dia tidak jadi dengan sendiri. Dia mesti ada yang menjadikan, yang menyebabkan dia jatuh. Walaupun teori sains kata ini adalah teori graviti, tetapi tidak cukup dengan penjelasan graviti itu, sebab graviti itu hanya menjelaskan dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Apakah yang menyebabkan dia jatuh? Ini tidak dapat dijawab dalam sains. Dia dapat dijawab dalam ilmu akidah. Yang menjatuhkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab Allah Ta'ala tidak dilihat. Tak cukupkah dengan sains? Sains ada limitasinya, kan? Logik ada limitasinya, kan? Masing-masing ada limitasi masing-masing. Walau macam mana pun kesemua ini, sama ada sains ke, pembuktian menerusi logik, kan? Termasuklah wahyu ini, semuanya ke arah membuktikan, bagi meyakinkan kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Jadi, di sinilah timbul persoalan pula di kalangan manusia. Kenapa kita jadi? Kenapa kita hidup? Apa benda kita kena buat? Mana kita nak pergi? Ini 3 persoalan utama yang perlu dijawab oleh manusia apabila dia hidup kat dunia ini. Daripada mana dia datang? Tiba-tiba lahir. Ke mana dia datang? Daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada mana? Daripada tok dia. Tak sedar Nabi Adam. Kan? Daripada tok dia. Tok dia pun kadang-kadang tak jumpa. Saya tak jumpa tok saya belah ayah saya. Belah mak saya jumpalah. Tapi tok kepada tok saya tak jumpa lah. Kan? Daripada mana? Daripada mana keturunan? Daripada Adam AS. Macam mana Adam? Kita tak nampak. Apa yang bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi, benda ini kan, datang persoalan daripada mana kita datang. Allah Ta'ala bagi tahu. Apa benda kita kena buat? Allah Ta'ala yang bagi tahu. Mana kita nak pergi? Allah Ta'ala bagi tahu. Supaya persoalan-persoalan ini dikemukakan untuk mencari satu jawapan yang jelas. Untuk mencari satu jawapan siapakah yang mencipta alam ini, dan semua persoalan-persoalan tidak dijawab melalui sains. Tidak dijawab melalui sains. Sains tak dapat menjawab matlamat hidup manusia. Saya tak dapat menjawab apa benda yang kena buat. Logik pun tak dapat nak menjawab ke mana kita nak pergi. Semua tak dapat dijawab oleh logik dan oleh sains. Hanya dapat menjawab persoalan ini menerusi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi panduan kepada manusia untuk manusia hidup di atas muka bumi ini dengan cara yang baik. Di sinilah datangnya peranan rukun iman. Kenapa datangnya peranan rukun iman? Supaya kefahaman manusia tentang realiti kehidupan di atas muka bumi dia faham. Dia faham. Sebab itu kita perlu menjawab kenapa rukun iman itu 6. Kenapa tak 5? Kenapa tak 3? Kenapa tak 2? Kenapa tak 1 je? Allah Ta'ala cukuplah. Bila kita beriman dengan Allah Ta'ala bermakna beriman dengan semua-semua ni lah. Dia ada rukun iman. Kenapa? Sebab dia ada turutannya yang tersendiri yang kita cuba bicarakan pada malam ni. Ringkasnya,
dalam mukadimah ini yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah tentang bagaimana asas hubungan kita manusia ini dengan alam ghaib dan dengan pencipta kita berasaskan kepada keyakinan. Berasaskan kepada keyakinan. Dari sudut nampak, tak nampak. Memang tak nampak. Yang hanya ada bukti. Bukti apa? Bukti melalui sains. Bukti melalui logik. Bukti melalui wahyu. Sebab itu penting wahyu itu bersifat mukjizat yang insya-Allah kita akan bincangkan. Jadi, berdasarkan kepada 3 bukti inilah dia akan mewujudkan suatu hubungan. Suatu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ini namanya akidah. Kuatnya akidah ini, kuatlah keyakinannya. Kuatlah keyakinannya, kuatlah amalannya. Kalau akidahnya tak kuat, hubungan dia tak kuat, nipis, talinya bukan tali yang kukuh, amalannya sedikit. Sebab dia kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang yakin dengan matlamat hidup apa dia nak cari, dan apabila manusia ini kurang yakin kepada Tuhan, dia akan masuk dalam dirinya keyakinannya kepada benda, keyakinannya kepada nafsu, keyakinannya kepada dunia. Dan apabila keyakinan kepada Allah Ta'ala itu kurang, nafsu akan masuk, material akan masuk. Dia berada di antara dua lah. Kan? Dia macam papan jongkit. Ada berat sini, berat sini. Dia macam tu dia punya keadaannya begitu. Jadi rukun iman ini ditetapkan dalam ayat-ayat Quranul Karim ada 6 perkara. Begitu juga ditetapkan dalam hadis pun ada 6 perkara. Beriman dengan Allah Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada qadar. Jadi persoalannya, kenapa 6? Bermula yang pertama, beriman dengan Allah Ta'ala. Kenapa mula beriman dengan Allah Ta'ala? Kerana hubungan kita dengan alam ghaib bermula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan ini benda yang pasti. Tuhan ini benda yang real. Tuhan ini benda yang ada. Dan kewujudan itu sebagaimana yang dibincangkan tadi, melalui wahyu, melalui logik, melalui sains. Namun perbincangan tentang malaikat, kitab, kita tak bincang dah tentang kewujudan malaikat. Tak dibuktikan, tak dibincangkan secara mendalam dah. Perbincangan dalam ilmu tauhid tertumpu kepada kewujudan Allah Ta'ala. Kewujudan malaikat, kita tak bincang tak bincang langsung, tapi tak bincang secara mendalam seperti mana kita bincang tentang kewujudan Allah Ta'ala. Zatnya, sifatnya. Banyak kita bincangkan secara mendalam tentang zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujudannya panjang lebar dibincangkan dalam ilmu tauhid supaya membuktikan kewujudan dan kebenaran wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi kalau Allah Ta'ala wujud, macam mana Allah Ta'ala nak kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala? Bagaimanakah interaksi itu boleh berlaku? Dia berlaku apabila kita beriman dengan Tuhan, beriman dengan Allah Ta'ala, dan interaksi itu melalui perantara. Melalui perantara itu yang kita sebut sebagai malaikat. Yang disebut sebagai malaikat. Malaikatlah yang menjadi perantara di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Datangnya malaikat. Bila datangnya malaikat itu, Allah Ta'ala wujudkan satu sistem perantaraan ini supaya dia boleh membawa wahyu. Daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Bila malaikat ni bawa wahyu ni bawa apa? Bawa segala pesan, bawa segala mesej daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sebagai suruhannya, sebagai sebagai suruhan Allah Ta'ala untuk mengatur, bukan mengatur bumi ini, tetapi mengatur alam ini. Ada 10 orang malaikat. Jadi kenapa malaikat? Persoalannya, kenapa kita beriman kepada malaikat? Kerana dia merupakan perantara antara Allah Ta'ala dengan kita manusia. Boleh tak Allah Ta'ala nak terus
Boleh. Tapi Allah Ta'ala mewujudkan satu sistem, iaitu dengan datangnya malaikat. Datangnya malaikat itu pula, kan, dia tidak datang secara begitu sahaja. Dia datang membawa wahyu. Dan wahyu ini ada yang bertulis, kan, dan ada yang wahyu dan disampaikan dan tidak dicatat dalam buku. Yang ada bertulis iaitu kitab, dan kitab ni ada yang terabai dan terseleweng, dan ada kitab iaitu kitab Al-Quran yang bertulis, dijaga daripada dulu sehinggalah sekarang, sehinggalah hari ini. Jadi persoalannya, malaikat bawa kepada kitab dan kitab tu bertulis. Dan kitab tu bertulis tujuannya supaya menjaga keaslian mesej daripada Allah Ta'ala kepada kita manusia. Kalau tak bertulis, mungkin dia akan jadi seperti mana agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain. Dulu Nabi buat lain, akhir zaman dah jadi lain. Nabi sembah lain, dulu lain ibadatnya, sekarang mungkin dah berbeza dan lain amalannya. Sebab kitab tu dipinda. Sebab kitab tu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kitab? Kerana dia bertulis. Kenapa bertulis? Sebab untuk menjaga keaslian. Kalau tak bertulis, mungkin akan berlakulah macam-macam penyelewengan. Malahan dengan ada bertulis ni pun dah macam-macam perbezaan pandangan yang kita lihat pelbagai mazhab. Walau macam mana pun, dan itu perbezaan mazhab dalam Islam ni satu benda yang dibenarkan, kerana wahyu itu tidak mungkin wahyu ni dapat cerita everything satu detail. Kalau begitu wahyu tak cukuplah Quran, 30 juzuk tak cukuplah. Tetapi dia tidak datang dalam bentuk yang sedemikian, datang dalam bentuk panduan, datang dalam bentuk panduan-panduan umum, dan juga sebahagian ada yang panduan khusus, sebahagiannya menentukan matlamat, dan sebahagiannya menentukan wasilah. Ini semua terdapat dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kenapa Rasul? Kenapa Rasul? Tak cukup ke dengan kitab? Dengan kitab tak cukup. Kerana kitab sahaja, panduan bertulis sahaja, manual sahaja, tidak ditunjukkan bagaimana cara Islam tu diamalkan, itu tidak cukup. Tidak cukup. Kerana apa? Kerana apabila Islam itu tidak ditunjukkan cara bagaimana diamalkan, maka kita tak tahu. Kita tak tahu macam manakah proses itu berlaku, macam mana pelaksanaannya, bagaimana kedudukannya, kita tak tahu. So, bila ditunjukkan, oh begini caranya, begini kaedahnya, begini pelaksanaannya. Sebab teori dengan pelaksanaan kadang-kadang berbeza. Berbeza bukan sebab berbeza teori. Sebab pelaksanaan itu mungkin berbeza mengikut konteksnya, kan? Mengikut keadaannya berbeza, walaupun panduan itu ada, tetapi bila nak diamalkan itu, kan, masing-masing membuat tafsiran masing-masing. Bila datang Rasul, Rasul dapat menjelaskan, oh begini caranya, dan inilah yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita menerusi hadis-hadisnya, kan, yang menjadi panduan kepada kita. Terdapat hadis daripada Bukhari, Muslim, kan, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya, sebagai panduan dan cara bagaimana untuk kita melihat Islam diamalkan. Jadi salahlah kalau orang kata kita hanya perlu Quran sahaja. Seperti mana ada geng-geng yang perlu kepada Quran. Tak cukup. Jadi kedua-dua ini, kan, kitab kemudian dilengkapkan dengan Rasul, kerana Rasullah yang menunjukkan cara bagaimanakah Islam itu diamal. Kemudian rukun iman yang kelima ialah hari kiamat. Kenapa diletakkan dalam rukun iman ini hari kiamat? Kerana dia nak memberitahu kepada manusia tempat pengakhiran ataupun matlamat akhir manusia ni ke mana hala tujunya. Mana hala tujunya? Nama pun hari akhirat ataupun yaumul qiyam. Hari akhirat, yaumul akhirah.
Hari kiamat ni namanya bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh nama. Berpuluh-puluh nama hari akhirat ni. Yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul qiyamah, yaumul taghabun. Dah macam-macam nama yang menggambarkan suatu hari yang cukup besar yang akan berlaku kepada kita dan dalam sejarah akan datang yang akan berlaku kepada hidup manusia. Jadi hari kiamat ini diletakkan dalam rukun iman supaya manusia yakin, tahu mana kau nak pergi, nak ke mana ni? Nak ke mana ni? Kan? Letakkan dalam rukun iman. Tak cukup lagi dengan rukun iman, Allah Ta'ala meletakkan lagi dan melengkapkan. Salah satunya, melengkapkan rukun iman itu dengan qada qadar. Allah Ta'ala letakkan qada qadar supaya manusia yang hidup di atas muka bumi ini dapat tahu, dapat faham kenapa dia wujud. Dan dapat menerima realiti kehidupannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang pelbagailah. Dia tahu kewujudannya. Bila dia tahu kewujudannya, maka dia dapat hidup di atas muka bumi ini dengan tenang. Dia akan tenanglah. Kenapa dia tenang? Sebab dia boleh menerima segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua benda keinginan yang manusia inginkan ini dia dapat. Tuan, kita dapat tak semua benda yang kita nak? Nak rumah, nak kereta, nak pangkat, nak anak, nak isteri, nak suami, nak duit dan sebagainya. Mungkin ada yang dapat. Mungkin ada yang dapat semuanya. Dan mungkin di kalangan kita yang dapat hanya separuh sahaja. Dan mungkin ada yang kurang bernasib baik, tak dapat langsung. Dan ada yang hidup ni sekejap je. Jadi, bila hidup ini Allah Ta'ala jadikannya dalam kepelbagaian ini. Memang Allah Ta'ala sebut, فَطَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah Ta'ala lebihkan seseorang, mengurangkan seseorang. Jadi, benda ini, realiti ini perlu difahami dengan baik oleh semua manusia supaya manusia faham bahawa kedudukan dia di atas muka bumi ini bukan kedudukan yang biasa-biasa tetapi perlu difahami dalam konteks akidah, dalam konteks keyakinannya kepada akidah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman tu ada 6. Jadi setiap satu daripada 6 ini kita kena tahu dan kena faham sebabnya. Ringkasnya, saya ulang balik, ringkasnya kenapa kita bincang kewujudan Allah Ta'ala, kerana ia merupakan asas yang menghubungkan kita dengan alam ghaib, dengan keyakinan kita kepada benda-benda lain. Kemudian bila kita meyakini wujudan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala datangkan kepada kita malaikat sebagai perantara. Kerana tak mungkin untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berinteraksi melalui malaikat. Malaikat pula dia bawa wahyu. Dan dia pilih wahyu itu. Kenapa dia bawa wahyu? Dia bawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mesej itu pula bertulis. Walaupun ada banyak juga mesej yang tak bertulis. Untuk kita sebagai umat Muhammad ini ada didatangkan mesej dalam bentuk yang bertulis. Supaya tujuannya apa? Supaya menjaga keaslian. Kemudian kenapa pula Rasul? Rasul untuk menunjukkan cara bagaimana untuk nak mengamalkan panduan daripada Al-Quran dan juga daripada wahyu. Maka bila kita dah faham tentang benda yang kita kena buat, kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita beriman kepada hari kiamat. Kau nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Nak pergi ke akhirat lah. Bila nak akhirat, kita hidup kat dunia ini. Hidup kat dunia ini macam-macam yang kita jumpa. Maka di sini kita beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala supaya kita menerima realiti hidup kita di atas muka bumi ini. Jadi menurut buku kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dia kata akidah yang sahih menjadi asas kepada Islam. Akidah tersebut berlandaskan kepada dalil-dalil syarak, Quran dan hadis dan sunnah.
di mana amal ibadat seseorang hanya sah dan diterima jika amal ibadat mereka itu terbit dan datang daripada akidah yang sahih. Jadi akidah hubungan kita dengan Allah Ta'ala ini datang daripada dalil, daripada Quran, hadis, termasuklah juga dalil daripada logik, dan bukti-bukti yang dikumpulkan daripada sains mengukuhkan semua perkara ini. Dengan kenapa disebut dalil-dalil syarak saja? Kalau dengan logik akal dia tak cukup. Kalau dengan bukti saja tak cukup. Sebab kita datang bukti. Tetapi kita kata bukti ada Tuhan yang mencipta. Tuhan itu Allah. Kita ambil daripada wahyu. Sekadar bukti kita dalam logik akal mesti ada sesuatu yang berkuasa. Logik. Tak mungkin alam ni jadi dengan sendiri. Mesti ada benda yang mencipta. Mesti ada Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta itu Allah. Itu kita ambil daripada wahyu. Ambil daripada Quran. Yang memberitahu, yang menjelaskan kepada kita, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Semua daripada Quran yang menyebut yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dia kata, jika amal ibadat bukan terbit daripada akidah yang sahih, iaitu orang kafir, musyrik. Jadi cerita ni tadi, kalaulah kita tak yakin kewujudan Tuhan, tak yakin kewujudan Tuhan, bila kita balik pada gambar yang pertama tadi, dia tak yakin Tuhan, dia rasa Tuhan tak ada, maknanya kafir lah. Dia tak ikut, dia tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya kepada Tuhan, habis ceritalah. Dia tak percaya kepada Tuhan, dia kau buat amalan ni tak terima oleh Allah Ta'ala. Iaitu yang datang daripada orang kafir, musyrik, maka amalan mereka sia-sia sahaja, tidak mendapat apa-apa balasan, seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-firmannya berikut. Jadi kalaulah dia tidak mempunyai hubungan dia dengan Tuhan, tak yakin dengan Tuhan, jadi takkanlah Allah Ta'ala nak membalas segala apa yang dia lakukan itu sekiranya benda baik, nak balas apa benda. Sebab dia tak yakin kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhannya tak ada. Bila hubungan dengan Tuhannya tak ada, maka Allah Ta'ala nak balas apa? Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita memahami tentang bagaimanakah hubungan akidah ni. Sebab tu tajuk kuliah kita pada malam ni ialah akidah yang membentuk hubungan manusia dengan Tuhan, membentuk hubungan manusia dengan makhluk. Kalaulah tak ada hubungan ini, hubungan ni tak ada, dia tak yakin, dia tak rasa dia ada hubungan dan kaitan dengan Tuhan, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu, maka amalnya habis gitu je, gone, habis gitu je. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat menjadi orang yang rugi. Begitu juga dalam ayat Quran yang lain, dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kalaulah kamu, kata Allah Ta'ala, la in asyrakta, kalaulah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yahbatanna amaluka, amalan kamu tu semua akan habis belaka, wala takunanna minal khasirin, kamu akan tergolong di kalangan orang yang rugi. Maknanya, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau manusia tidak ada rasa hubungan dengan Tuhan, maka dia punya akidahnya sangatlah nipis. Tinggal lagi nak terputus je. Kalau dia tak rasa hubungan dengan Tuhan. Jadi, orang yang tak ada rasa hubungan dengan Tuhan ni, buat apa Tuhan nak balas amalan dia? Buat apa nak balas? Sebab Allah Ta'ala akan balas orang yang ada hubungan dengan dia. Kalaulah saya bekerja, ni timbul beberapa persoalan. Dia ustaz, dia ni orang kafir yang baik. Baik dia ni, takkan tak masuk syurga. Ustaz, dia ni orang Islam, Ustaz, tapi jahat dia ni, takkan nak masuk syurga. Tak, orang kafir tadi jahat, orang kafir tadi yang baik, takkan nak masuk neraka, Ustaz, sebab dia baik. Orang Islam ni, dia ni tak baik, dia Islam lah tapi tak baik, takkan nak masuk syurga sebab dia tak baik. Asas kita ialah tauhid dan akidah. Akidah, hubungan dia dengan Tuhan. Kalau hubungan dia dengan Tuhan, bererti bagaikan bekerja, saya menggajikan orang. Bila saya menggajikan orang, dia bekerja dengan saya. Bila dia kerja dengan saya, dia mungkin culas, mungkin datang lambat, mungkin gini-ginilah banyak. Maknanya dia buat sesuatu yang tak baik, Jadi selagi mana dia menjadi pekerja,
di bawah tanggungjawab saya, saya kena bagilah dia gaji, bagilah dia upah. Walaupun dia mungkin ni lambat, mungkin dia ni macam-macam lah kan. Tapi saya kena bagi. Kan, sebab dia dah bekerja. Dan dia adalah pekerja saya. Tapi kalau dia tak pekerja saya, tiba-tiba dia datang bantu tolonglah, buat baiklah. Siapa kau? Kenapa kau nak tolong? Kau nak bantu? Sebab bukan sekadar dia buat baik, dia tak mengaku saya sebagai bos. Saya sebagai ketua. Tapi dia buat kerja. Buat apa? Kan, itulah kalau boleh nak dicontohkan. Maha suci Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Kan, Maha suci Allah Ta'ala subhanallah tak sama dengan makhluk. Tapi itu mudah kita faham. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa orang ni orang baik? Orang kafir ni baik, kenapa dia masuk neraka? Kan? Sedangkan orang Islam ada yang jahat, kenapa dia masuk syurga? Yalah, orang Islam yang jahat ni, yang asi ini, walaupun dia akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia melalui proses-proses yang lain. Maknanya akan diazab dululah, akan dikenakan ujian dalam kubur lah, apa semua, barulah dia akan proses masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya begitulah. Jadi, kan, dalam memahami konteks hubungan dan sikap kepada alam ghaib ini. Jadi, akidah ni ialah hubungan kita dengan alam ghaib. Iaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan ni tak nampak. Walaupun Tuhan tu tak nampak, yakin kita tu bagaimana. Orang yang beriman, dia beramal. Untuk membuktikan kebenaran Islam walaupun belum ada bukti lagi. Sebab bukti ni maknanya, sebab kadang-kadang orang nak tengok apa bukti kebenaran Islam. Apa buktinya semayang boleh mencegah fahsyat dan mungkar. Apa buktinya hukum Islam boleh menyebabkan orang tak berzina lagi. Apa bukti bila dilaksanakan undang-undang Islam orang akan jadi baik. Apa bukti? Orang nak tengok bukti. Orang Islam ni, tuan-tuan, orang yang beriman ini, dia cuba beramal, cuba membuktikan kebenaran Islam kerana kebenaran itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bila disebutkan Al-Quranul Karim, dia cuba membuktikan. Dia cuba membenarkan. Dia cuba mengiyakan. Dia cuba nak tunjuk keyakinannya kepada Tuhan. Ini sikap dan sifat orang beriman. Manakala orang fasik ni dia tunggu bukti. Dalam bab akhlak dia tunggu bukti. Baru nak yakin, baru nak beramal. Ini perangai dan sifat orang fasik. Jauhilah daripada bersifat dengan sifat orang fasik sebab menanti bukti baru nak beramal. Sebab keyakinannya lemah. Orang keyakinannya lemah bererti akidah dia lemah lah. So Ustaz, apa hubungan akidah dengan bukti ni? Orang yang mempunyai keyakinan ni, dia akan beramal ni lebih. Sebab dia yakin. Orang yang malas, kan? Orang yang tak yakin, dia ke tidak, kan? Dia rasa tak cukup kuat forcement untuk mendorong dia. Kadang orang cakap pergilah dekat bandar sebab ada orang nak bagi duit bantuan. Musim orang susah ni, orang bagi bantuan. Ya ke dia kata? Nak tengok dulu siapa yang dapat. Nak tengok bukti dulu. Orang yang yakin, orang yang beriman, siapa kata? Yang kata ni sekian. Dia pergi. Sebab dia tahu perkara yang disampaikan itu adalah benda yang benar, benda yang betul. Maka dia cuba bukti dan dia cuba pergi. Dan akhirnya dia cuba membuktikan kebenaran apa yang disampaikan. Orang yang tak yakin ni, inilah kita kata dalam konteks agama, ialah orang yang fasik, nak tengok bukti dulu. Kita memberi keyakinan lah kepada orang yang kurang yakin ni supaya kurangkan keraguan dan cuba meyakini kebenaran Islam. Malang lagi tuan-tuan kalau ada orang munafik, mereka ni orang mengejek-ngejek. Ini cukup masalah tuan-tuan. Mengejek, mempermainkan bukti. Ada bukti pun ejek, tak ada bukti pun ejek. Ada bukti, dia cakap begini, tak ada bukti cakap begini. Ini suka mengejek, mempermainkan. Jadi orang begini suka troll. Sikap orang munafik ni cukup buruk. Sebab dia menjadi balaci kepada orang kafir. Orang kafir ni memang tak beriman. Ada bukti tara mana pun dia tak beriman, dia orang kafir. Bila kita berinteraksi dengan orang kafir, kita cuba meyakinkan mereka. Walaupun begitu, ramai di kalangan mereka yang tak beriman walaupun ada bukti. Nampak macam mana? Hidayah isi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita mengelakkan daripada orang Islam yang mempermainkan bukti, mengejek-ngejek, mengejek-ngejek tentang hudud, mengejek-ngejek tentang mahkamah syariah.
ngejek-ngejek tentang hukum Islam, ngejek-ngejek tentang agama, ngejek tentang mencari redha Allah Ta'ala. Ini semua ejek-ejek yang tak patut berlaku, yang dikhawatiri menjadi orang munafik. Ringkasnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akidah yang sahih ini kan, dia ada dua, iaitu kepercayaan yang betul tentang ketuhanan. Dia kena faham tentang Tuhan dengan konsep yang betul. Kalau percaya tentang konsep yang salah, kemudian yakin tak salah kan. Mesti ada dua. Satu aspek mutabaqah, maknanya apa yang dia percaya tu benda betul lah, tepat. Kemudian bukan sekadar dia percaya, dia yakin. Yakin ini akan melahirkan tindakan. Yakin ini akan melahirkan amalannya. Yakin ini akan dilihat dalam sudut akhlaknya yang baik, komitmennya yang bagus, kerajinannya, kejituan amalannya dengan agama, semangatnya. Ini keyakinan dia lah, sebab dia yakin tinggi. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ialah kepercayaannya yang betul. Kalau dia faham Tuhan tentang konsep yang salah, dia kata Tuhan ni ada rupanya, dia katakan. Tuhan ni besar, dunia besar ni, Tuhan besar ni. Dia kata begitu. Salah lah, kan? Salah. Tak betul. Walaupun dia yakin tentang Tuhan, tapi yakin pada benda yang salah. Tak betul lah. Kan? Dia mesti yakin pada benda yang betul. Kalau konsep dia yakin pada benda salah lah. Ataupun dia percaya tapi tak yakin. Salah juga. Betul lah dia kata, tapi tak yakin. Jadi kedua-duanya saling berkait antara satu sama lain. Yang keyakinan yang betul ini, kepercayaan yang betul ini kita belajar banyak dalam ilmu tauhid. Keyakinan yang jitu tentang kebenaran Islam, kebenaran hukum Islam, kebenaran Allah Ta'ala, kebenaran malaikat, yakin dengan kewujudan malaikat, kitab, rasul dan sebagainya, ini diasah. Diasah dalam ilmu fiqh, diasah dalam ilmu tasawuf, diasah dalam ilmu akhlak, diasah dengan pelbanyakan amalan-amalan yang amalan itu yang akan melahirkan satu keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, masih banyak di atas respon-respon yang diberi. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi